إلى شرف نبينا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وكافة الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا ومشايخنا ومعلمنا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا وشكرا لله صلاة وسلاما دائما على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. صدق الله. Yang berbahagia Tuan Pengurusi, Timbalan Pengurusi, Ahli Jabatan Kuasa, Tuan Imam, Tuan Bilal, Muslimin dan Muslimat sedang jamaah rahmat Allah. Syukur kita kepada Allah. Allah beri peluang untuk kita jumpa, bertemu dalam majlis yang mulia ini. Hanya adalah hasil keberkatan daripada Allah memberi kepada kita hayat, iaitu penghidupan yang baik, kesihatan badan yang sempurna, rezeki yang mudah, masa yang lapang dan umur yang masih diberkati oleh Allah. Inilah dipanggil dengan umur. Apa makna umur? Singkatan daripada 5 perkara: hidup, sihat, muda, kaya, masa lapang. Itu namanya umur. Ain min ra. Ya, itu makna umur. Kalaulah sihat tapi susah, kalaulah kaya tapi sakit, kalaulah muda tapi tak beribadah, itu namanya malapetaka. Disebut dalam sebuah hadis, dipanggil bala dunia, cubaan Allah yang tidak baik. Adapun cubaan Allah yang baik dia panggil dengan dugaan, sengaja diberi oleh Allah sedikit kesusahan untuk naikkan martabah dan pangkat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Pendek cerita tuan-tuan, saya tak tahu nak cakap lagi kan. Oleh kerana bersempena bulan ni adalah depan dengan berdiri Rasul sallallahu alaihi wasallam 2 hari lagi, iaitu hari Khamis. Eloklah kita sebut sedikit sahaja tentang sedikit secubis wasiat dan pelajaran daripada kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lapan 18 hari menjelang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat akibat kesan keracunan. Nabi wafat tuan-tuan sakit sebab apa? Racun. Keracunan makanan. Sengaja penceramah tak nak bercakap, kalau kita jadi terkejut kan. Ya, sebab sakit racun. Nabi berpesan kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Nabi kata apa? Apabila sudah pasti aku telah mati, yang memandikan jenazahku hanya Ali bin Abi Thalib. Itu wasiat Nabi. Itu wasiat tu. Yang ada makna nanti tuan-tuan. Itu wasiat masa segar, masa hidup.
Dan yang menjeruskan air Fadl bin Abbas radhiyallahu anhuma, sepupu Nabi, Abbas dengan Abi Talib, adik-beradik. Nabi anak Abi Talib, anak Abdullah dengan Abdul Muttalib, dengan Abi Talib seibu sebapa. Selain daripada itu, sebapa lain ibu. Jadi sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam nama dia Fadl bin Abbas radhiyallahu anhu. Dan Zaid bin Harisah, saudara angkat Nabi, sebagai pembantu kepada kedua orang ini. Sama ada pembantu memandikan, pembantu menjeruskan air, pembantu untuk mengkafankan jenazah baginda sallallahu alaihi wasallam. 3 orang sebagai penyelaras tajhiz jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Pada hari Isnin, ketika menjelang waktu subuh hari Isnin pertama bulan Rabiul Awal, sudah menjadi satu sunnah alam, sunnah Allah. Lahir Nabi hari Isnin, wafat hari Isnin juga. Hijrah hari Isnin juga. Isra dan Mi'raj Isnin malam Selasa. Dah menjadi satu sunnah kebiasaan, ketetapan begitu. Lahir Nabi menjelang subuh, wafat Nabi pun selepas salat subuh. Maka Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu pun melaungkan suara azan di Masjid Nabawi. Selepas Bilal azan, tengok Rasulullah tak datang. Nabi tak datang kerana keadaan Nabi dalam keadaan tidak sihat. Selepas Bilal azan, sebelum Bilal ini tuan-tuan bukan nama tukang azan, itu nama orang Bilal. Sifat dia muadzin, tukang azan muadzin, bukan Bilal. Takkan yang tukang azan siapa nama itu Bilal. Apa nama dia muadzin, panggil Bilal. Marahlah kawan. Tukang azan muadzin, oleh kerana barakah nama Bilal maka sebutlah Bilal kan. Muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bilal bin Rabah. Sebelum azan, Bilal azan sempat mengunjungi rumah Nabi. Sebab rumah Rasulullah bukan jauh, tuan-tuan. Rumah, liang lahat, raudhah, mimbar. Ada yang misalnya ya. Rumah Nabi, liang lahat, raudhah, mimbar. Situ aja sama. Bukan rumah Nabi, rumah flat di sana, tapi kita mesti ke sini pula. Itu asal kan. Bilal bagi salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi tak jawab. Fatimah jawab, Rasulullah sibuk mengurus diri sendiri. Faham Bilal? Bilal tak faham apa maksud Fatimah. Bilal pun pergi masjid azan. Selepas azan, selepas solat sunat fajar, Bilal datang balik, tengok imam tak ada. Sebab jadi imam selalunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Solat 5 waktu, imam Rasulullah, tak ada orang lain. Apabila Bilal datang nak panggil Rasulullah, Bilal panggil lagi, Assalamualaikum ya Rasulullah. Fatimah jawab, Rasulullah sibuk dengan urusan sendiri. Bilal tak faham juga. Balik ke masjid. Hampir menjelang matahari terbit, Bilal datang lagi, tengok imam tak ada, panggil lagi Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Baru Nabi jawab dengan rasa badan gemetar sakit, Waalaikumsalam wahai Bilal. Bilal, beritahu kepada Abu Bakar, suruh dia jadi imam ganti saya. Saya tak larat pergi. Itu cerita yang sahih, tuan-tuan. Bilal pergilah beritahu kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Apa cerita dengan Rasulullah?
Ceritanya disuruh tuan jadi imam, Rasulullah tak larang. Sayyidina Abu Bakar bangun. Bila bangun bukan jadi imam, fobia, trauma, jatuh, pingsan Sayyidina Abu Bakar. Selepas menjerit dengan sekuat-kuat suara, habislah kita. Kemana kita mengadu, Rasulullah sudah tiada. Bila orang tengok Sayyidina Abu Bakar tersungkur, jatuh pingsan, terbayang mihrab tempat solat imam kosong, Nabi tak hadir, Sayyidina Abu Bakar pingsan. Riuh rendah orang di masjid sehingga Nabi dengar dalam bilik Rasulullah. So, bilik masjid dengan masjid itu sama saja. Nabi tanya kepada Fatimah, "Ya Fatimah, apa tu yang bising?" Tak tahulah abah, mungkin dengan sebab abah sakit. Kejap lagi Bilal datang, "Assalamualaikum ya Rasulullah, Abu Bakar pingsan." Kenapa? Mengingatkan tuan sakit, tidak ada imam lagi mungkin buat selama-lamanya. Maka Nabi pun panggil Ali dengan Fadal. Bakal orang yang memandikan jenazah Nabi, Nabi pun dipapah. Tangan kanan Nabi pada bahu Ali kiri, tangan kiri Nabi pada bahu Fadal sebelah kanan. Nabi terhikih-hikih juga pergi ke masjid. Hampir terbit matahari. Tak ada imam, Abu Bakar dah pingsan, siapa nak ganti dia? Akhirnya Rasulullah sembahyanglah secara ringan-ringan sahaja, baca ayat-ayat pendek. Nabi pun berwasiat kepada sahabat. Sambil nafas terakhir Nabi wasiat apa? Ittaqullah, taatlah kepada Allah, patuh perintah Allah baik-baik ya. Mungkin hari ini saya berpisah dengan kamu sekalian. Tak lama kemudian sahabat pun menangis. Sayyidina Abu Bakar pun terkejut daripada pingsannya. Sampai ke rumah Rasulullah, masuk dari dalam bilik rehatnya. Tunggu punya tunggu. Nabi sempat berpesan. Sebelum ini Nabi berpesan apa? Selepas kamu mandikan aku, jika aku sudah mati, kamu kafankan. Kamu biarkan daku seorang diri dalam bilik. Jangan ada seorang pun di situ. Kenapa? Buat seketika sahaja. Sebab orang yang pertama-tama yang mensolati jenazahku Allah Azza wa Jalla. Nabi pesan, itu kamu tidak boleh berada dalam bilikku. Yang kedua, Jibril alaihissalam. Yang ketiga, malaikat pencabut ruhku dan orang-orang dia. Yang keempat, semua malaikat-malaikat di langit dan di bumi. Itu Nabi pesan. Selepas itu, semayanglah kamu secara bersiri-siri. Orang beratus ribu sahabat Nabi, tuan-tuan. Lebih kurang 170,000. Macam mana boleh nak muat dalam masjid yang kecil itu? Masjid Nabawi masa itu bukan macam sekarang, setakat Raudah saja. Maka semayanglah sahabat Nabi berkelompok-kelompok sehingga selesai. Itu menurut wasiat Nabi. Ini belum berlaku semayang, tuan-tuan. Menjelang waktu matahari terbit, rumah Rasulullah sunyi, sepi. Sahabat-sahabat berada di dalam kawasan masjid sahaja. Itu rumah, tak boleh kacau, tak boleh ganggu. Hanya di rumah Rasulullah dengan Fatimah sahaja. Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelaslah sahabat tidak berada di situ. Tiba-tiba bunyi salam di luar. Assalamualaikum. Itu bunyi siapa? Sebelum itu, tuan-tuan, ini ingat ni poin ni. Allah Subhanahu wa taala panggil malaikat yang cabut nyawa, malaikat Israel, orang kata malik maut,
Allah panggil dia. Kok cantik cerita ni kan. Malik maut, mari. Israel menghadap Allah Azza wa Jalla. Wahai Israel, masa sudah tiba turun ke bumi untuk mencabut ruh kekasihku Rasul Muhammad, Habibi kekasihku. Aku pesan kepada kamu, pertama mesti ruh dicabut dengan selembut-lembutnya. Yang kedua, tunjukkan kepada Muhammad kekasihku rupa seindah-indah rupa. Sebab rupa asal malaikat maut, tuan-tuan, jangankan kita, malaikat lain tengok pun boleh pingsan malaikat lain. Dan dia punya kepak dia, semua malaikat boleh tenggelam di bawah dia. Besar tidak Israel. Kepak Israel Jibril 600 kepak dia. Sehelai kepak dia keluar, tenggelam langit dan bumi. Itu Jibril. Tapi malaikat Mikail kepak dia 600 juga. Sehelai dia keluar, dia Jibril tenggelam. Israfil pula kepak dia 600, sehelai dia keluar, bukan sekali Jibril, Mikail tenggelam. Yang kawan ini pula Israel ini kepak pun 600, sehelai keluar kepak, semua malaikat boleh tenggelam. Power malak, power malakun, kuasa. Itu malak, super power kan, malak, power, tenaga, kekuatan. Itu mana malakun. Apa Allah kata? Tunjukkan rupa seindah-indah rupa kepada kekasihku Muhammad. Tengok dulu, Allah kata. Selepasmu beri salam nanti, minta izin masuk. Minta izin masuk ke rumah Nabi. Boleh masuk tak nak cabut nyawa? Kalau Muhammad kata tak boleh, jangan masuk. Allah kata, bukan setakat jangan masuk, balik semula ke sini. Allah, macam mana layanan Allah lagi kan? Bukan setakat Allah beritahu kepada malaikat, kalau tidak diberi masuk, jangan masuk. Bahkan mau balik ke sini semula. Tengok keadaan. Maka Israel pun turun ke bumi, tuan-tuan, dengan pembantu-pembantunya. Malaikat Israel ramai pembantu dia, tuan-tuan, dipanggil malaikat muwakil lah. Itu sebab tak heran mati satu hari beratus-ribu tu macam nasi pulut je macam tu. Ada, bukan payah sangat. Dengan pening kepala pula. Macam mana 400 orang mati di Afghanistan, 1000 orang mati di Serbia, 600 orang mati di Palestin. Macam mana boleh berlaku orang? Boleh berlaku dalam masa sekelip mata. Memang tukar dia. Macam kita makan nasi je. Ambil macam tu aja, tak payah panjang tangan. Allah bagi dia kuasa. Apalagi dia punya ramai pula yang mewakil dia, orang-orang dia. Malaikat Israel pun datang. Assalamualaikum. Fatimah jawab, apa Assalamualaikum? Abah ni Muhammad sibuk dengan urusan sendiri. Dia tak tahu siapa kat luar tu. Senyap sekejap. Assalamualaikum. Apa Assalamualaikum? Abah Muhammad Rasulullah ni sibuk melayan diri, urusan diri sendiri. Senyap lagi. Assalamualaikum. Lain macam aura bunyi sikit. Nabi dah faham dah. Waalaikumsalam. Siapa di luar tu? Nabi jawab sendiri. Wahai putri kekasihku,
Tahu tak orang di luar yang beri salam sudah 3 kali? Itulah orang yang menceraikan ruh dan jasad. Dialah yang mencerikan kelezatan kepada manusia. Dialah yang memisahkan antara kekasih dengan yang dikasihi. Siapa lagi? Barulah Fatimah goncang goyang lutut dan tulang belulangnya sehingga tak dapat buat apa-apa lagi. Baru dia faham. Dipersilakan masuk tuan. Dibenarkan masuk oleh Rasulullah, pesan Allah suruh masuk, masuk. Jika tidak berkenan, balik. Itu tergantung kepada keizinan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri. Diizinkan masuk, masuk. Apa Nabi tanya tuan-tuan? Ini falsafah hidup orang mukmin. Nabi tak, ini etika tuan-tuan, kan? Macam orang tanya jalan pada kita. Macam tadi saya tanya pada India, silap jalan masuk. India, betul lah kawan, kat pastor bukan lampu isyarat. Ya cik, Masjid Country Home mana? Oh sana, sini pun tak apa. Tak. Itu dia jawab. Okey lah itu. Dia tak tanya apa salah cari masjid. Itu yang sakit hati kan. Orang tanya masjid, jawab. Jangan tanya orang minta duit. Ada duit tak? Saya berhajat, saya berhutang. Jangan tanya apa duit tengah-tengah malam buta ni. Orang nak duit, bagilah. Tak nak, sudahlah. Hang tanya buat apa? Dia bukan merompak, bukan mencuri, nak siasat dia. Tak. Saya semalam nak pergi ke tuan-tuan, apa nama tu? Yang kampung Buddha besar kat Kelantan, apa nama tu? Pangkalan Kubu. Saya telefon kawan, orang Kelantan juga. Tuan Haji, saya nak ke Pangkalan Kubur. Kuala Kubur pula. Ikut jalan mana? Shortcut. Ustaz, jangan masuk Kota Baru. Sampai ke Gua Musang, ikut jalan Jeli saja. Kalau Ustaz susah, nanti telefon saya balik. Okey? Okey. Kan senang. Bila kita cerita, bocorlah rahsia kita, tuan-tuan. Ada sensitif, ada allergic, rahsia. Mana boleh nak cakap benda-benda sensitif. Itu macam itulah tuan-tuan. Nabi macam tu bila datang Israel. Dan Nabi tanya apa? Tugas dia. Tuan datang ziarah ke cabut nyawa? Israel jawab, pertama datang ziarah. Yang kedua, untuk cabut nyawa Tuan, jika Tuan mengizinkan. Kan bagus bahasa tuan-tuan. Etika dia panggil tuan-tuan. Masuk dalam rumah orang, tutup pintu, bagi salam 3 kali, bagi salam tak jawab, belah, cabut. Jangan sampai lompat grill, lompat pagar belah. Mungkin orang tak senang, dia sedang berseronok dengan keluarga, mungkin dia sedang makan, mungkin dia sedang rehat. Jangan kecil hati, belah. Tapi Nabi suruh masuk, maka Israel masuk. Nabi tanya, datang ziarah ke cabut nyawa? Pertama datang ziarah. Yang kedua, jika Tuhan izinkan, perintah Allah kepada saya cabutlah. Kalau tak, saya baliklah. Bukan ditunggu Nabi cakap, dia sendiri beritahu. Kalau Tuhan suruh saya tak nak, saya baliklah. Tak apa, perintah Allah macam tu, saya taat saja. Itu dengan Nabi, tuan-tuan. Kita apa cerita ni, tuan-tuan? Dalam jampan, dalam tanda pun boleh kat situ kan, sekali dengan Allah na'udzubillah min zalik. Itu orang mukmin macam tu, tuan-tuan, ya. Apa Nabi tanya kepada Israel? Kawanku tu, mana Tuan tinggalkan? Siapa? Jibril. Dengan Jibril ya Nabi seronok nak tanya apa-apa hal urusan ketuhanan, urusan hamba, urusan dunia, kan? Bukan dengan Israel. Israel tugas cabut nyawa, urusan nyawa lah. Jangan tanya urusan pentadbiran negara pula macam mana. Dia tukang tali gantung. Apa dia tahu, tuan-tuan? Macam kita pergi
nak parking di bawah pejabat kan? Dengan siapa kita bergolak nak bergasak? Dengan security lah. Boleh parking kita dah, bukan dengan chairman, bukan dengan CEO, bukan dengan pengarah. Ada yang security tu yang sekolah pun tak lulus SPM. Tengok kalau lulus SPM, halus sikit budi bahasa. Kalau tak, dia tahu siapa ustaz ke, penyamun ke, layanan. Cik, tak boleh cik. Jadi dengan kiri dia duduk kita, tuan-tuan. Dia security. Macam tu lah etika dia. Jangan kecil hati. Kalau inspektor tak layan macam tu. Dia pengajian tinggi universiti lain. Ni SPM pun tak lulus. Betul lah. Saya ustaz di sini kan. Ustaz ke? Tak ada. Tugas Allah. Hati berderai juga. Tapi macam mana? Security tuan-tuan. Kau seperti tender ada. Security. Yang kecil hati. Memang macam tu cara dia. Kalau dengan Nepal ada sikit tolak ansur. India ada kan. Jadi kalau dengan Melayu dengan kiri cik, saya ustaz sini lah, bukan nama rompak. Tak boleh, ini etika. Begitu saja. Belok, jangan bergasak dah. Cabut je lah. Itu pengalaman saya mengajar di pejabat tuan-tuan. Kadang-kadang kelakar. Saya datang dengan van, pakai baju t-shirt, belum ganti baju, balik daripada kebun, siap dalam bonet itu ada kotak racun, ada wire elektrik, ada. Sengaja saya parking tempat, kita parking tempat ustaz, masuk aja. Cik, tak boleh. Kenapa tak boleh? Ini tempat saya parking sini. Cik wireman ke? Pandai bercakap wireman, aku nak wire kepala engkau. Tengoklah kita kata. Cik datang sini kenapa? Nak jumpa orang ramai lah. Kalau boleh bergurau atau tak. Itu pangkat corporal. Boleh sikit ada. Tuan ustaz ke? Habis penyamun ke? Kita jadi kawan berpeluk tuan-tuan sampai meninggal dunia. Allah kan? Itu ada sikit pendidikan pangkat corporal ada. Tambahlah SPM benar kan? Macam tu lah Israel tuan-tuan. Nabi tak akan tanya hal-hal pentadbiran, hal-hal persahabatan, hal-hal ehwal semasa. Ada tanya ditanya apa? Kawanku mana? Siapa? Jibril. Mana kamu tinggalkan dia? Oh ada dekat langit dunia ke sana. Signal sikit, zub Jibril sampai. Assalamualaikum ya Muhammad. Rasulullah. Waalaikumsalam. Duduk. Ni Israel datang nak jemput nyawa saya ni. Saya nak tanya sikit pada Tuan Jibril. Tanyalah. Pertama sekali perkenaan hal saya. Boleh tak untuk beritahu kepada saya sedikit berita gembira sebelum nyawa saya diangkat? Kalau tak ada berita gembira, sorry lah, tak nak dulu. Jibril jawab, pasti sudah ada Tuan. Apa dia? Pintu langit, pintu syurga semua terbuka habis menunggu kedatangan Tuan. Malaikat mulai sekarang sudah bersaf-saf, tak ada kerja lain, menunggu ruh Tuan sampai. Syurga kesemuanya telah didedahkan, telah dibukakan seluas-luasnya dengan perintah Allah untuk meraihkan kedatangan Tuan. Dan bidadari perawan darah bakal isteri Tuan telah menunggu sebagai pelayan Tuan. Tak nak ke? Oh iyalah kalau macam tu. Itu untuk saya. Untuk umat saya pula macam tu Nabi. Terus umat tu. Bukan anak bini dia, bukan keluarga dia, bukan anak cucu dia, bukan sahabat dia. Umatku macam mana? Aku nak selesaikan umat dulu sebelum aku mati. Dah mati ini susah, tak ada siapa yang boleh selesaikan. Umatku macam mana? Umatku macam mana? Nyawa 3 minit lagi tuan-tuan tu nak keluar cerita umat pula. Jibril menjawab, Allah Subhanahu wa taala telah memaklumkan kepada saya haram masuk syurga
para nabi-nabi zaman dulu sebelum Tuhan orang pertama. Dan haram masuk surga mana-mana umat Nabi zaman dulu sehingga selepas Tuhan, umat Tuhan sahaja. Lepas itu baru dengan Nabi dan umat dia. Wadi, ya, sudah siap diterima, sudah terima. Maka Rasulullah pun hari ini Israel pun buat kerja, tuan-tuan. Sejarah ni banyak, tuan-tuan. Kena baca banyak hadis tu. Bila nyawa ruh Rasulullah, tuan-tuan, sudah sampai tentang pusat, tentang perut, Nabi kata apa? Macam ni sakitnya ruh dicabut dia. Padahal Nabi cukup lasak, tuan-tuan, kan? Lasak Nabi, tuan-tuan. Dalam perang Badar, gigi Nabi 2 biji patah. Kanan dan kiri, tuan-tuan, patah. Patah bergoyang-goyang akibat dipanahkan oleh orang musyrik. Tapi gigi Nabi dicabut dengan gigi Abu Ubaidah Al-Jarrah, tuan-tuan, menyebabkan 2 gigi sahabat itu patah. Patah sebelah kanan, sebab gigi Nabi ditarik. Sakit jadi dah, tuan-tuan. Kita nak cabut gigi dimakan ulat berapa kali kena bius, tuan. Dicabut. Gigi kiri Nabi pula geraham, dicabut oleh gigi Abu Ubaidah sebelah kiri. Gigi sahabat pula patah dua-dua pula. Nabi boleh tahan, patah gigi dicabut, tak ada bius, tuan-tuan. Lasak Nabi kan, tahan, boleh tahan. Badan Nabi, tuan-tuan, tangan dia tebal, kaki dia tebal, tanda perkasa. Pedang dia, tuan-tuan, sikit besar daripada ini, lebar, panjang sedepa setengah, tuan-tuan. Siapa boleh angkat, tuan-tuan, 32 kilo tu? Ada dalam museum Turki disimpan tu. Pedang kita kecil je macam ni kan. Pedang Nabi sikit besar daripada kotak tisu ni. Sedepa setengah panjang. Macam boleh angkat lah. Jadi Nabi boleh main macam tu aja. Tanda Nabi perkasa, tuan-tuan, kan. Tetapi ketika ruh sampai dekat pusat baginda kata apa? Macam ni sakitnya ruh dicabut, ya. Apa Israel jawab? Tuan, minta maaf, Tuan, saya tak cabut ruh, Tuan. Saya tak cabut ruh, Tuan. Walaupun bahasa cabut ruh, saya tak cabut Tuan punya ruh. Cuma saya buka pintu saja, suruh ruh tu sendiri keluar. Ruh keluar sendiri macam ni, sakit ke? Allah. Bayangkan, tuan-tuan, kalau ruh orang fasik ada macam kita, na'udzubillah min zalik, dipaksa keluar songsang. Ruh Nabi disuruh keluar sendiri, tak cabut, tak sentuh. Bayangkan ruh si fasik dikeluar secara songsang, paksaan. Tak? Maka Nabi berdoa ketika itu, ya Allah Tuhanku, cukuplah hamba ini saja yang menanggung sakitnya keluar ruh. Hilanglah sakaratul maut kepada umatku. Sampai situ pula Nabi boleh ingat untuk umat, tuan-tuan. Cukuplah hamba ini yang merasa sakitnya ruh keluar. Tak nak umatku menderita sakitnya ruh keluar. Itu Nabi dah berdoa. Tapi bayangkan kalau Nabi tak berdoa, tuan-tuan, sakit macam mana. Arwah bapak saya cakap terang-terang kepada Tuhan ketika nak meninggal dunia, peringkat panggil Mikail, cepat Mikail, cepat Mikail. Sama saya itu umur 5 tahun setengah, tuan-tuan. Mak saya jawab, sakit ke bah, ruh nak keluar? Macam tu guru cakap, daripada ujung rambut hingga ujung kuku macam kambing dikopak kulit hidup-hidup. Dia boleh bercakap, cepatlah Israel, cepatlah Israel. Menjerit-jerit abah saya, tuan-tuan. Dia ada ilmu kan, dia tahu ajal dia nak sampai. Sehingga mak saya pangku dia mengucap, la ilaha illallah, lain macam bunyi. La ilaha illallah, suara dah mendalam. Kali ketiga, boom, tentu. Ada puan-puan dulu, jalanlah. Umur 40-an, saya masih lagi belum sekolah darjah 1, tuan-tuan. Masa itu kecil lagi kan. Kedatangan malaikat Israel menyebabkan anak itu yatim piatu, Nabi kata. Nah, kau tahu tak Fatimah? Itulah suara kedatangan dia menyebabkan anak yatim piatu
menyebabkan ibu dan isteri menjadi janda dan ibu tunggal. Itulah Israel. Itu yang Fatimah rasa tersebut urat-urat sendi dia. Enggak. Masa itu Jibril duduk bersama dengan, tengok Nabi, meraihkan Nabi, menghiburkan Nabi, ruh Nabi sedang keluar. Tapi bila Nabi cakap sakitnya ruh keluar, Israel dah lain macam pula muka dia. Jibril kawan baik Nabi tu dah lain macam. Tak nak datang, nak hibur dia, tidak datang, kita pula menderita. Ketika ruh baginda sampai tentang dada, masa itu Rasulullah sudah lain macam, menaharras penderitaan, sakitnya ruh keluar. Jibril terus buang muka tuan-tuan, tidak memandang Nabi lagi. Tak boleh tengok. Nabi dalam menderita, ruh nak sampai ke kerongkong, Nabi panggil Jibril, wahai Tuan Jibril, sampai hati Tuan tak pandang muka saya. Macam ni menderita saya perlu kepada bantuan hiburan Tuan, tapi Tuan pandang ke arah lain. Tuan tak suka saya lagi ke? Jawab Jibril, bukan wahai kekasih Allah dan wahai kekasihku, bukan. Mata siapa yang boleh memandang kepada wajah kekasihnya dalam keadaan menderita dan kesengsaraan, roh dicabut. Bukan aku tak boleh pandang, tetapi aku tidak boleh, tak tahan perasaanku memandang wajah Tuhan. Sehingga roh Nabi terus keluar. Barulah Jibril memandang semula. Allahu Akbar. Itu malaikat tuan-tuan yang bukan jalur dia, bukan bidang dia, pun tak boleh tengok penderitaan ruh keluar. Penderitaan jasad sedang ruh keluar. Itu Nabi, itu Jibril. Ruh disuruh keluar sendiri, bukan dipaksa. Nauzubillah. Macam mana kita ni tuan-tuan? Jangan lupa berdoa kepada Allah. Allahumma hawwin alaina fi sakratil maut. Ya Allah, permudahkanlah ketika sakratul maut, ruh sedang nak keluar, permudahkanlah. Hawin, permudahkanlah ya Allah. Hawin, ringankanlah ya Allah. Sakit tuan-tuan, tapi biarlah sakit itu janganlah macam umat Bani Israel kan. Selepas 4,000 tahun, itu anak Nabi Nuh, Sam bin Nuh tuan-tuan, 4,000 tahun selepas wafat, kesan sakit masih belum hilang dalam kerongkongannya. 4,000 tahun selepas mati, pahitnya, sakitnya maut belum hilang. Sehingga Nabi Isa tawarkan dia hidup balik. Tak nak. Kenapa tak nak? Aku takut sakit maut kali kedua kalinya. Itu anak Nabi Nuh yang beriman, Sam. 4,000 tahun ikut cerita pada kubur dia, belum hilang sakitnya maut. Tak nak hidup balik. Tak nak. Nabi Isa tawarkan nak hidup balik, aku minta roh kamu hidup. Tak nak, cukup sekali aja mati tuan-tuan, kan? Macam itulah penderitaan tuan-tuan orang mati. Sebab itu kematian itu peristiwa besar, jangan kita abaikan. Datang dengan orang Islam mati, bukan setakat kawan handai tolak, datang tuan-tuan, takziah, doa, semayang, kalau boleh kita tolong kafankan, angkat jenazah ke kubur, iringi jenazah ke kubur. Dia meninggalkan dunia ini yang fana, tuan-tuan, tak akan berjumpa kita selama-lamanya. Jangan kita hampakan dia pergi seorang diri, iringi tuan-tuan. Itu etika hidup orang mukmin. Memanglah tak berdosa walaupun kita tak pergi, tapi dia nak ucap selamat tinggal, buat selama-lamanya. Iringkanlah jenazah dia sampai ke perkuburan tuan-tuan. Okey. Selepas selesai, pasti Rasulullah telah pun kembali kepada Allah. Maka Ali bin Abi Talib mengikut wasiat. Ini yang poin tuan-tuan. Mengikut wasiat perintah Nabi, dialah yang memandikan jenazah Nabi. Fadl bin Abbas sebagai penjerus air, tuang air. Zaid Zaid bin Harisah, Usamah bin Zaid bin Harisah sebagai pembantu kepada mereka berdua. Ketika jenazah Nabi tuan-tuan sedang
dibaringkan oleh Ali untuk dimandikan. Sahabat-sahabat di luar ramai yang menunggu tuan-tuan. Cuma dalam bilik mandi 3 orang sahabat saja. Ketika kafankan nanti lain pula ada. Ketika Ali hendak memandikan jenazah Nabi, mungkin saya yakin tuan tak pernah dengar cerita ini. Walaupun antara tuan sendiri yang pernah memandikan mayat. Dan tak pernah mendengar saya cerita. Guru-guru saya pun tak pernah cerita kepada saya dalam ilmu sirah benda macam ini. Ini saya cari sendiri dalam hadis Imam Bukhari. Ketika jenazah Nabi sedang dirawat oleh Ali untuk dimandikan, diperkemaskinikan, datang satu suara yang menggemparkan. Suara itu berbunyi, la tursilhu, tak payah kamu mandikannya, yaitu jenazah Muhammad, fa innahu mathhurun, sesungguhnya jenazah ini telah dicucikan oleh para malaikat. Kan logik kan? Iyalah tubuh Nabi. Tu tuan, macam mana kalau macam tu? Tak payah engkau mandikan dia, dia telah dimandikan, dicucikan. Tak payah. Macam mana tuan? Boleh terima kan? Ali menjawab, suara itu siapa? Macam mana suara ini boleh memerintahkan saya jangan memandikan jasad Rasulullah, sedangkan Rasul sendiri telah berwasiat kepada aku dan kepada kami untuk memandikannya. Suara itu suara siapa? Senyap tuan-tuan. Peringkat penulaan Ali dah ragu tuan-tuan, ya ke ni. Karena Rasulullah memang logik itu kan, dia telah dicucikan oleh para malaikat, takkan nak mandikan pula. Tapi Nabi dah wasiat. Tuan-tuan, nasib baik Nabi wasiat masa hidup dulu. Ali yang memandikan aku. Ali pula orang yang paling kuat, yang paling cergas, yang paling alim kan sahabat, yang paling dengar wasiat, tak ada menyeleweng, patuh perintah. Takkan tak boleh mandikan? Kalau tidak, kenapa Nabi suruh aku diwasiatkan untuk memandikan dia? Tiba-tiba suara kedua sampai pula, mandikan, jangan dengar suara itu. Betul itu Ali, kau mandikan Muhammad tu, betul. Suara tadi tak betul. Ali tanya balik, mudah-mudahan dirahmati Allah tuan, suara ini suara siapa? Suara dia yang tadi tak jawab tuan-tuan. Suara itu ini menjawab, aku adalah Nabi Khidir. Nabi Khidir makhluk tuan-tuan. Dia macam orang Bunian ya? Dia orang gaib. Aku ini Nabi Khidir, datang ziarah kewafatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, semoga Tuhan dirahmati Allah, jawab Ali. Tadi suara siapa? Dari yang mula-mula dikonfirm suara iblis, bukan syaitan tapi iblis. Kenapa dia cakap macam tu? Dia benci dan dengki kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana Muhammad berjaya membentuk umat seluruh dunia, sehingga Nabi nak wafat, Nabi wasiat taat kepada Allah, takut kepada Allah, jangan menyeleweng tentang agama Allah. Itu yang iblis marah, dengki. Dia tak dapat tipu Nabi masa hidup. Dia nak jasad Nabi dimasukkan ke liang lahat tanpa dimandikan, disucikan, dibersihkan. Tengok tak halus tak tuan-tuan penipuan iblis itu. Sebaik tuan-tuan Rasulullah berwasiat diiringi oleh kuat kuasa surah Nabi Khidir alaihi salam. Aku Nabi Khidir, dia kata, mandikan dia sebagaimana wasiat dia. Dimandikan. Ali tukang mandikan, yang gosok tubuh baginda. Zaid bin Harisah yang menjuruskan air.
Fadl bin Iyam Dzulkarnain, Zaid bin Harisah sebagai pembantu. Selepas dimandikan, datang Jibril membawa bahan pengawet daripada syurga untuk mengharumkan jasad Nabi dan tidak akan reput buat selama-lamanya sehingga ke hari kiamat. Ya. Tapi ingat tuan-tuan, iblis itu tengok dia punya bujuk halus dia. Nabi Khidir jawab, kerana dia dengki dan iri hati, marah, sakit hati kepada kejayaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai ke situ dia punya dengki, tuan-tuan, kan? Dia macam Yahudi juga, kan? Yahudi pun sampai kali terakhir kan digali kubur Nabi, kan? Menyebabkan kerajaan Islam masa itu dipasangkan besi ke dalam celah-celah kubur sampai ke hari ini. Digali, padahal sejengkal lagi nak sampai ke kubur Nabi. Dia nak umat Islam tertipu, datang ziarah kubur kosong, jenazah Nabi dia bawa ke kampung dia. Itu Yahudi, sama itu orang macam syaitan juga. Itulah Nabi, tuan-tuan, dibawa yang diutus oleh Allah ke muka bumi ini. Dia berjaya. Tuan tengok tak kejayaan Nabi? Tuan tengok. Di Makkah Nabi 13 tahun. Itu pun terpaksa berhijrah. Sampai ke Madinah 10 tahun. Itu baru lega berkuasa, mendapat sokongan dan dukungan dari kaum Ansar. Jumlah 23 tahun Nabi berjuang. 23 tahun. Hasilnya maksimal. Seluruh dunia umat manusia beriman. Walaupun tidak keseluruhnya, tapi seluruh dunia ada umat Islam di seluruh dunia. Ada umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan tengok yang kedua. Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih original lagi. Dengan 10 qiraat yang mutawatirah. Dibaca dengan bermacam-macam qiraat, suara yang berlainan. Tapi ori, ke-10 qiraat itu ori, bukan khilafiyah macam madhab. Tuan tengok, Allah sebut dalam Quran, inna nahnu nazzalna dzikra. Inna, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran. Wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami yang menjaga sendiri Al-Quran itu. Tengok, kan cantik. Sebab itu tuan-tuan, lain dengan Nabi-Nabi lain. Tuan tengok Nabi Musa, agak jauh sikit. Nabi Isa alaihissalam, belum Nabi Isa diangkat ke langit, tuan-tuan, umur 33 tahun. Mana Injilnya? Injil Nabi Isa mana? Ajaran Nabi Isa mana? Pengikut Nabi Isa mana? Hanya 16 orang anak muda yang jadi kaum Hawariyun, yang pakai baju putih, serban putih itu. 16 orang aja. Yang Nabi Isa katakan, man ansari ilallah, siapakah yang menolongku berdakwah kepada Allah? Qala al-hawariyun nahnu ansarullah. Berkatalah kaum Hawariyun, kamilah penyokong pembantu agama Allah. 16 kerat. Tuan-tuan, yang jaga keselamatan Nabi Isa, mana-mana Nabi Isa pergi berceramah berdakwah, 16 kerat inilah yang jadi penyokong, tuan-tuan. Lain mana? Jangan tanya lain. Belum Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit, Injilnya sudah hilang. Mana kita Injil yang ori, tuan-tuan? Al-Quran ada. Yang ditulis dengan dakwah Serina Usman sendiri pun ada lagi. Ada yang dikumpul daripada pelepak kurma, dahan kayu, kulit binatang, ada tulisan asal, disemak semula, dicatat balik oleh sahabat. Sehingga Sayyidina Utsman kirim ke 4 negeri, ke Kufah, ke Madinah, ke Basrah, ulama-ulama sahabat untuk mengajar para tabi'in di luar negara, tuan-tuan. Sehingga sampailah Al-Quran ke tempat kita hari ini, yaitu bacaan Imam Asim, riwayat Hafs. Beliau belajar daripada sahabat Nabi
iaitu Abu Abdurrahman As-Sulami, yang dikirim oleh Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu di Madinah Al-Munawwarah. Beliau mengaji daripada sahabat Nabi Ali bin Abi Talib, Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud. Hasil pengajian itu diajarkan Imam Asim di negeri Basrah di Iraq. Imam Asim mengajar murid dia kepada Syu'bah dan Hafsin, yang sampai bacaan ini ke negeri kita pun bacaan Hafs sahaja. Nafi' tak sampai, Ibnu Amir tak sampai, Ibnu Katsir tak sampai, Abu Ja'far tak sampai, Hamzah tak sampai, Khallah tak sampai, Kisai tak sampai. Hanya satu saja riwayat, Hafs an Asim, Syu'bah Nasim tak sampai. Yang pasal Bismillahi majriha, itulah Hafs an Asim. Syu'bah tak baca macam tu, Bismillahi majraha dia baca. Anda tengok tak? Sedikit kan sampai. Itu pun nasib baik, kita bernasib baik, ya. Quran original, tuan-tuan. Tengok pula Injil Nabi Isa, yang ada sedikit kebenaran dengan asal kitab Injil, tuan-tuan, itulah Barnabas, yang dipanggil hari ini Barnaba. Barnabas ini, tuan-tuan, dia bukan pengikut ori Nabi Isa, dia orang Yahudi. Masuk agama Nabi Isa selepas 150 tahun Nabi Isa diangkat ke langit. Tengok, selepas 150 tahun Nabi Isa diangkat ke langit, Islamlah Barnabas ini orang Yahudi masuk agama Islam yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Faham tak? Beliaulah yang mencatat, yang menulis sikit-sikit catatan itu yang lebih dekat kepada kebenaran. Itu pun beliau selepas itu dipancung oleh Yahudi kerana dianggap murtad. Selepas beratus-ratus tahun baru jumpa kepala beliau dengan body beliau dicentum semula, barulah jumpa kitab yang dikarang oleh beliau. Tuan tengok, kan cukup jauh menyeleweng. Tengok Rasulullah SAW dengan sahabatnya mencecah 200,000 sahabat Nabi keliling pinggang Nabi, setia, taat, dermawan, siddiqin, syuhada, salihin, sehingga mereka kata, ya Rasulullah, kami tidak macam Bani Israel. Bani Israel bila diajak perang oleh Nabi Musa, dia kata Nabi Musa ke depan, dia di belakang. Tetapi kami tidak, wahai Rasulullah, kami bersama-sama denganmu Rasulullah, kami di hadapan, Tuhan bersama dengan kami. Berapa ramai tuan-tuan sahabat Nabi? 170,000. Itu yang aktif tu, tuan-tuan. Selepas Nabi wafat, Rum dan Parsi, bukan di zaman Nabi tumpang, itu zaman Khalifah Abu Bakar. Parsi zaman Sayyidina Umar, Rum, barulah Islam sampai ke Spanyol, tuan-tuan. Sebab apa? Peranan sahabat Nabi, tuan-tuan. Setia kan? Jujur, amanah. Inilah bekalan yang Nabi sampaikan di Islam ke muka bumi ini. Nabi membawa 4 bekalan, tuan-tuan. Sifat Rasul, apa dia? As-sidqu, al-amanah, at-tabligh wal fatanah. Itu aja modal Nabi, tuan-tuan. Bukan harta benda, bukan modal, bukan duit, bukan emas, bukan berlian, bukan intan, bukan emas dan perak. As-sidqu, siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Jujur. As-sidqu, Nabi benar, Nabi tidak pernah berbohong. Al-amanah, Nabi tidak khianat. At-tablighu, Nabi menyampaikan segala perintah Allah. Maknanya selain daripada risalah yang telah Nabi bawa, itu bukan. Maka timbullah, tuan-tuan, penyelewengan. Kembali saja kepada Al-Quran dan Sunnah. Sembahyang lahir, sembahyang batin, nikah lahir, nikah batin, puasa lahir, puasa batin, haji lahir, haji batin. Semua ada lahir, semua ada batin pula. Ya ke, tuan-tuan? Nabi tak ajar pun. Cuma sedikit teknikal dibawa oleh ahli tasawuf ada. Faham tak? Suci lahir, suci batin. Suci lahir kita berwuduk, mandi junub, cuci najis, itu suci lahir. Suci batin, sebelum kita mengerjakan solat, taubat daripada dosa, jangan dengki, benda dalaman dalam hati, jangan sombong, jangan riak, jangan ujub, jangan pecah amanah. Faham tak? Jangan takabur. Itu dalaman benda batin.
Batin ni butuh belah perut lah. Dah. Jadi sebelum kita sembahyang tahiyat, cucikan tu dulu. Apa guna kita Allahu Akbar hati ni busuk? Bismillahirrahmanirrahim. Hati meraba-raba ke cawangan mana ke, dekat lampu isyarat mana ke. Allahu Akbar, inna solati, tinggal bini belum ambil, anak belum angkat kat sekolah pula. Allah. Itu teknikal saja, disuruh penumpuan. Tak? Jangan meraba-raba. Mana ada sembahyang lahir, sembahyang batin, tuan? Nabi tak ajar pun sahabat macam tu. Timbul istilah, oh itu sembahyang pergi masjid, itu sembahyang mata kayu. Kita berjumpa dengan Pak Cik Minang, saya dah tahu. Tiap pagi saya mengajarkan masjid Batu 6 Gombak, tuan, dan masjid baru, tuan, masjid Batu 5 Gombak. Datang masjid, orang tua tu duduk kat depan saya. Orang kawan kita daripada Minangkabau, duduk kat depan. Sebelum dia meninggal, bocor rahsia. Itulah ustaz, orang ini tak boleh haram. Dia kata ini mata kayu. Mata kayu dipanggil kita sembahyang 5 waktu, tuan-tuan. Kita nak mata hati. Itu mata kayu tu. Itu teriti tu bodoh punya orang. Astagfirullah, bodoh. Apa maksud pakcik? Yalah, sembahyang lahir je, batin tak sembahyang. Apa guna? Bukan sebenarnya datang ke masjid ada. Sembahyang itu niat dah cukup dah. Kita pun ada akal, tak ada ilmu pun tak pada fikir juga kan. Tapi kalau macam tu boleh ke? Rasulullah pernah ke Nabi tak sembahyang dah? Oh belah. Sebut Nabi je belah. Pernah ke Nabi puasa batin? Pernah ke Nabi haji batin? Pernah ke Nabi sembahyang batin? Niat dah cukup lah. Tapi bila mentah ke darah pula, dicanai pakai keping sekali sondol pula, niat je lah. Itu tak niat pula. Dia nak mengaji, tuan-tuan. Kita bila mengaji hadis, kita mengaji nahwu, alif lam pada hadis pun kita tahu. Innama al-a'malu binniyat. Alif lam pada a'malu, alif lam apa tu? Itu bahasa Arab. Boleh ke nak terjemah bahasa Arab, buta huruf bahasa Arab. Bi itu huruf jar. Bi apa tu? Bi musahabah ke, bi ma'ah ke, bi apa tu? Saya nak mengaji dulu, tuan-tuan. Imam Syafi'i, tuan-tuan, 14 tahun mengaji bahasa Arab sebelum mengeluarkan hukum hakam, sebelum mengaji tafsir, sebelum mengaji hadis, sebelum mengaji Quran. Ini bahasa dulu, perbetulkan. Dengan bahasa itu kita nak menulis, dengan bahasa itu kita nak bercakap, dengan bahasa itu kita nak berceramah, dengan bahasa itu nak keluarkan hukum hakam, dengan bahasa itu nak keluarkan fatwa dan ijtihad. Bahasa Arab. Alif lam pada a'malu pun tak reti. Bi itu pun tak faham apa faedah bi tu. Kan kita ada ajar ilmu nahwu. Hanya saja amalan-amalan ibadah kita sah dengan adanya niat. Itu makna. Bukan amalan itu niat. Niat lain, amalan lain. Niat dengan hati, amalan dengan anggota. Sah amalan ini dengan ada niat, sengaja buat. Niat bukan amalan, amalan bukan niat. Tapi sah amalan dengan adanya niat. Orang ini buta huruf, tuan-tuan. Asalnya maksiat dulu kan. Dah pedam, dah bosan dengan maksiat, cari dah jumpa dah tarikat. Tarikat pula, tarikat sungsang pula. Astagfirullah. Itu yang jadi masalah hari ini, tuan-tuan. Nabi ada ajar sahabat macam tu. Nabi at-tabligh, semua Nabi sampaikan daripada Allah. Tak? Nabi tak sorok-sorok. Walaupun ada cerita sebahagian segelintir orang tarikat, ada rahsia yang ada pada Nabi. Mana ada rahsia? Kalau rahsia, Nabi tidak amanah dah. At-tabligh, al-fatanah, Nabi cerdik. Tuan ingat, selalu bulan Maulid nanti ada ustaz-ustaz bercakap. Mana umi bodoh, buta huruf. Astagfirullah. Boleh ke tuan-tuan makna umi bodoh, buta huruf? Bodoh itu bukan sifat Nabi lah. Mana boleh jadi Nabi bodoh? Bahlul, badul, bongok, biol. Mana boleh? Nabi al-fatanah, cerdik. Tapi mana umi di sini, tuan, bukan maknanya buta huruf. Mana boleh buta huruf? Jadi security pun tak boleh